Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda, dan terima kasih kepada anda terus setia bersama kami di IKIM FM. Dan juga seperti yang diwawakan sebentar tadi, kita kembali pada waktu ini untuk segmen Islam Itu Indah. Dan seperti biasa bersama dengan kita, iaitu tetamu kita yang berbahagia, Profesor Dr. Muhayya Muhammad. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas, yang baik hati. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih bersama kita setiap minggu. Ya, dan syukur. hari ini seperti yang diwawakan pagi tadi lagi topik kita pada hari ini iaitu celik mata riset minda sukarelawan. Jadi anda perma yang ingin bertanyakan soalan seperti biasa 0362051500 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami ikim.fm. Jadi mungkin Prof nak berikan mukadimah dulu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas dan juga para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk ni saya pilih bersambung dengan tajuk minggu lepas, bahagia dan membahagiakan. Dan sebenarnya untuk kita bahagia, kita memberi kebahagiaan, kita dapat kebahagiaan. Sebab dalam hidup ni kita akan dapat apa yang kita beri. So kita nak tahu apa kita telah beri pada dunia, lihat apa dunia telah beri pada kita. Dan nak tahu kualiti dunia dalaman kita, lihat hasil kehidupan kita, iaitu kita punya kesihatan, kebahagiaan, ketenangan dan kekayaan kita. Jadi saya sebut sukarelawan ni Mas, saya rasa banyak di seluruh dunia ni, banyak orang buat kerja sukarelawan. Dan saya nak sebut di negara barat, volunteerism ni salah satu daripada cara hidup diorang. Dan ada komuniti, saya dengar Stephen Covey dia cakap moment community diorang ni, dalam persekolahan dia tu ada 1 tahun dia tak belajar akademik, tapi dia pergi buat volunteer work. Masya Allah. Mana berarti sebelum kanak-kanak tu umur 10 tahun dia dah diajar pergi rumah orang tua, rumah anak yatim. Maknanya kerja membantu orang yang susah ni dia jadi cara hidup dia. So bayangkan, kita tak nak kita terperangkap dah mengikut negara barat di mana kita berlomba-lomba mengejar 3 perkara, iaitu penghargaan manusia, harta yang banyak dan pencapaian dalam apa saja. So bayangkan, orang yang kejar penghargaan manusia, orang yang kejar harta yang banyak, orang yang kejar nama dan sebagainya, dia buat masa untuk apa? Untuk diri dia. Jadi orang yang buat apa-apa dia fikir apa untuk saya atau untuk saya apa, itulah orang yang stres. Itulah orang yang banyak tekanan, itulah orang yang banyak tension, itu yang banyak sakit hati, itu orang yang sentiasa susah hati macam-macam dan sebagainya. Sebab perhatikan, saya baru ni saya jumpa banyak sukarelawan. Saya pergi Islamic Relief, macam-macam lah, Badan Gaza, Aman Palestin dan sebagainya. Saya perhatikan orang yang bekerja di sana tu, muka dia orang macam satu nur cahaya yang Masya Allah, tenang je. Tenang. Dan dia orang bercakap ni, it's not about them. Dia tak cerita pasal diri dia langsung. Dia cerita tentang perjuangan dia. Maknanya setiap orang daripada kita ni, kita ada satu Tuhan dah buat dah. Orang ni minat dia mungkin ke arah orang kurang upaya. Orang ni mengingat korang orang yang tak ada rumah. Orang ni mungkin orang yang anak-anak kena AIDS. Orang ni mungkin ibu berdikari. Maknanya Tuhan dah akan gerakkan jiwa-jiwa manusia suka pada benda berlainan. Kita tak semua sama. Sebab itu kita, kalau kita buat dan orang tak buat, jangan kutuk orang. Sentiasa dalam keadaan di mana kita mencari apa baik yang orang buat. So kalau orang sukarelawan ni, dia panggil, saya nak sharekan 5 prinsipal yang kalau kita buat, insya-Allah kita menyampai ketenangan azali. Iaitu yang pertama, dipanggil bahasa Inggeris unconditional love. Maknanya kasih sayang tanpa syarat. So kita sayang pada orang baik, tak baik, keluarga kita, tak, semua kita sayang. Sebab ingat saya kata, apa kita beri kepada dunia, itu yang kita dapat. Sebab tu kita loving people live in a loving world. Okay. Yang kedua ialah kemaafan. Bila kita sayang semua orang, kita pun penuh dengan kemaafan, tak ada dendam, tak ada emosi negatif, kita akan jadi magnet kepada benda yang baik. Yang ketiga ialah murah hati. Murah hati ni bukan duit saja Mas. Tenaga, nasihat, kasih sayang. Pendek kata, apa yang kita ada suka nak kongsi. Share. Sebab itu kalau boleh saya nak syahadah ibu-ibu yang ada anak kecil-kecil, mula perkataan share. Macam bayi kecil ada dapat adik kan, suruh lebih share, kongsi. Perkataan share, kongsi tu bekerjasama dia kecil masuk dalam manda bawah sedar. Yang keempat ialah spiritual awareness ataupun kebergantungan dengan Allah yang amat tinggi. Dan yang kelima, sampailah tahap inner happiness, ketenangan dalaman. Masya Allah Mas, jadilah jiwa kita ni tenang macam air.
Jadilah kita ni penuh dengan hanya Allah di hati kita. Bila kita penuh dengan hanya nak cari redha Allah, yang saya sebut banyak kali, saya kena ulang lah. Siapa yang attend seminar saya last week tu, dia suruh saya type doa tu, saya tak sempat nak beritahu sekali lagi kat Hakim. Ini tu Puan Mahani di Terengganu ajar saya. Dia kata, kita sebut, Ilahi, kau yang kutuju, redhamu yang kucari, kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. So, kalau kita nak hidup dalam sukarelawan ke nak membahagiakan, yang penting tuju apa? Nak cari apa? Nak dapat apa? So, kalau tuju Allah, nak redha Allah, nak dah kenal Allah dan nak dapat kasih sayang Allah, bahagialah mas. Pasal siapa yang dapat kasih sayang Allah, memang akan dapat kasih sayang manusia. Tetapi banyak orang yang nak buat volunteer pun tak nak, semua nak mencari pencapaian pasal dia nak kasih sayang manusia, hilang kasih sayang Allah. Ini perangkap orang. Sebab itu dalam seminar saya tak ada soalan ditanya. Sebab lepas saya cakap konsep ni, orang tak boleh nak tanya masalah. Sebab saya dah kata hanya orang bermasalah banyak masalah. Sebab segala masalah, segalanya bermula di sini, di hati kalbu kita. Dan banyak orang yang senang buta mata senang rawat, buta hati payah rawat. Jadi nak ulang sekali lagi, kalau boleh, kenapa cakap pasal sukarelawan? Sebab siapa bekerja sukarelawan ni sebenarnya untuk memberi apa dia ada, tetapi ada juga perangkap dalam menjadi sukarelawan. Perangkap pertama ialah, kalau kita buat itu untuk mendapat penghargaan manusia, nanti dikenal sebagai apa-apa, nak dapat title, nak dapat semua tu, award habis. Na'udzubillah. Bila kita macam ni, siapa sukarelawan tengah-tengah buat kerja tiba-tiba sakit hati, that means tak ikhlas. That means kita nak sesuatu daripada manusia yang kita tak dapat, kita sakit hati. Pasal kalau kita nak sesuatu dari Allah, memang dapat, iaitu ketenangan dan kesihatan. Satu perangkap. Yang kedua, kita sibuk tolong orang tapi kita menyeksa diri. Contohnya, kalau kita wanita tidak jaga solat, tidak jaga pergaulan dan tidak jaga aurat. Yang ketiga, perangkap ialah duk tolong orang kat luar, rumah terbengkalai. Sebab itu, kalau kita tidak boleh lemah lembut, sebab orang mukmin yang paling baik ialah orang paling baik layanan pada keluarga sendiri. So, kalau nak tahu kita ni bagus atau tidak, ataupun kita ikhlas atau tidak, kita baik tak dengan orang yang paling dekat dengan kita. Suami kita, anak kita, keluarga dan juga pembantu rumah kita. Kalau kita tolong orang miskin, pergi ke Cambodia, pergi mana, tolong sana, buat korban semua sana, tapi dengan pembantu rumah kita kasar, dengan mak kita kurang hajar, dengan anak saudara kita keras, tak guna satu sen. Dan bercakap tentang solat ni, saya nak sebut restoran Pinang Masak dekat dengan Hakim yang saya suka beli goreng pisang dia tu, dan dia punya cucu udang tu. Adik saya nampak, dia tulis mas, pasal restoran tu sibuk. Saya nak cadangkan semua pemilik restoran dan semua pejabat yang sibuk perniagaan, dia ada 7 staff mas, dia tulis waktu Zuhur solat staff ni 1.15, yang ni 1.20, yang ni 1.25, dia tentukan. So by that time, walau sibuk macam mana pun, maknanya tak adalah lunch time semua pergi solat Zuhur, terbengkalai. So you atur. Jadi macam kita tahu bila air 1, so tahu kita nak sembahyang 1.15, pukul 1 dah ambil wuduk siap-siap, apa salahnya? Masya Allah, saya nak ucap tahniah. Maknanya sebab itu saya kata barakahnya restoran ni. Memang saya pergi makan dia, ni promosi free lah, saya tak ada share pun. Saya makan, tak ada makanan yang tak sedap. Subhanallah. Sebab bila pekerja kita menjaga solat, insya Allah segala terjaga. Kejujuran, kita tak risau pekerja tipu duit, tak usah risau. So bagi para pekerja, walau apa, tengok. Kalau kita berniaga ke apa-apa, tengok. Kalau tak berjaya, tengok kita punya ibadah khusus betul tak? Kita punya ibadah sunat, okey, mungkin buat kat rumah. Tetapi amalan soleh kita, kalau amalan soleh macam sukarelawan tapi ibadah khusus tak jaga, kita punya pergaulan, aurat wanita tak jaga, kena ubah cara. Wallahu a'lam. Dan satu perkara menarik juga tadi Prof sebut di luar negara kan, biasanya kalau mereka didenakan denda pun sama, mereka perlu membuat community service. Jangan denda duit. Denda menolong orang. Sebab kita buat silap,
maka kita buat satu yang bermanfaat pada orang. Kalau kita bayar denda, tak tahu duit tu guna kat mana. Duit boleh bayar bila kan? Bayar bila. Macam tak kisah je. Kemudian kalau kita suruh buat kerja yang remeh-temeh lah, buat cuci tandas dan sebagainya. Bagus. Dan kita ada pemanggil 0362051500. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, siapa di talian? Kak Timah ni. Ya, Kak Timah. Soalannya teruskan. Ya, Assalamualaikum, Prof. Salam Kak Timah, teruskan soalan sila. Nak tanya sikit. Teruskan. Ni, Prof. Kak Timah ni kadang-kadang ada orang nak minta nasihat kat kita. Masalahnya Kak Timah takut apa yang Kak Timah nasihat, Kak Timah tak dapat buat macam mana yang Bagus. ada. Okey. Terima kasih. Dan Baik. Kak Timah bernasihat dari segi pengalaman Kak Timah yang Terima lalu. kasih. Itu Okey. saja. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi Bagus, wabarakatuh. tepat sekali, betul. Pasal Tuhan paling marah, Nabi pun nasihat, jangan nasihat apa kita tak buat. Tapi macam ni Kak Timah, kadang-kadang saya pun sama orang minta nasihat. Apa yang saya sebut di sini, saya cuba buat, tetapi yang penting ialah prinsip. Yang saya cakap ni ialah prinsip kehidupan. Jadi prinsip yang memberi, maknanya jangan kita kata, oh kita sembahyang tahajud pukul 4 pagi. Tak berani kalau saya tak buat. Ya. Tetapi kita kata kita meningkatkan ibadah sunnah. Ibadah sunat tu macam-macam. So kita dalam segi broad sense. Dan bila orang minta nasihat, yang pertama amalan yang kita perlu fikirkanlah, kita jangan rasa lebih daripada orang minta nasihat. Ya. Jangan setiap saat jaga hati kita, jangan rasa lebih daripada orang. Itu saja. Dan topik kita sebenarnya hari ini, mungkin ada yang baru saja mendengarkan kami, Celik Mata Riset Minda Sukarelawan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya minta maaf lah, soalan saya ni keluar daripada tajuk. Ya, soalannya apa tu? Okey. Macam mana nak mencegah daripada rabun mata? Jawab insyaAllah. Okey, baik. Yang kedua? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, rabun mata satu penyakit genetik. Kalau mak ayah kita rabun, kita akan rabun. Cuma dia boleh mengurang keterokan, elakkan masa kecil tu melihat benda-benda objek yang dekat dan banyakkan aktiviti luar, melihat benda jauh. Okey. Dan kita ada soalan daripada Facebook dari Azwan Hafifi. Ya. Saya nak mengajukan soalan, adakah wajarkah konsep henti melakukan kerja ataupun berbakti kepada orang lain apabila hati sudah tidak ikhlas? Betul, saya setuju. Pasal kita hanya nak amalan yang Allah catat, hanya ikhlas. Ikhlas maknanya kita harap redha Allah saja. Kalau buat kerana manusia, sia-sia. Ya, betul. Ya. Dan kita memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Cik Din ya. Silakan Cik Din Teruskan soalannya. Cik Din. Prof, Ya Cik Din. saya setuju Prof sebut tadi pasal restoran yang time semayang tu. Ya. Cuma saya nak kata lagi satu, dia pun taruh sekali jadual Ya. untuk orang yang cuci toilet dan mop lantai. Dia tak sekali. Kemudian apa pandangan Prof pada orang yang selalu pergi ke masjid? Ya. Kita tengok masjid terkotor, dia cuma kata masjid terkotor. Ya. Tapi apakah sumbangan dia supaya dia sendiri pergi cuci, volunteer untuk cuci ke masjid itu? Tepat Sebab sekali. rumah Allah ni rumah semua. Apa pandangan Prof? Terima kasih. Okey, Allah. baik, terima kasih. Sangat bagus. Ini poin yang sangat bagus, di mana solat bagus satu, kemudian cuci toilet. Betul. Saya pernah pergi di universiti di mana luar negara, setiap 20 minit dia akan ada cuci, dia ada checklist. Toilet paper, cuci semua tu patut buat. Sebab tu kalau boleh tandas ni mesti jaga kebersihan. Pasal katakanlah orang nak solat, orang nak tu, maknanya pencuci tandas. Satu lagi saya nak serulah, ini memang saya suka sebut. Boleh tak kita semua kalau boleh duit RM1, RM5, RM10 sentiasa ada. Jangan ada konsep tak ada duit kecil. Jadikan habit, setiap kali kita keluar tandas, tolong beri pada pencuci tandas. Ya, pasal bayangkan kerja paling mulia lah. Orang yang kerja tandas tidak sombong, tidak riak, tidak takabur, dia membersihkan najis, itu sangat mulia. Kita tak tahu entah pencuci tandas masuk syurga dulu pada kita. So apa kata kita sedekah pada ni dan suruh dia orang insyaAllah dia berdoa untuk kita. Musibah. Yang kedua soalan Cik Din apa tadi? Soalannya tadi satu lagi Jadual yang pertama. Cuci tandas tiba-tiba hilang. Inilah dia manusia. Kalau ingat saya cakap, insyaAllah. Tapi mungkin satu perkara juga Prof ya, berkaitan dengan cuci tandas. Sebenarnya orang yang mencuci tandas tu yang memudahkan kerja kita, sebab kita sendiri pun walaupun menggunakan tandas tu kita pun tak sanggup. Okey, saya ingat dah. Bila pergi masjid, betul, ni saya perhati. Kalau ambil wuduk tu saya nak tanya kita semua ya. Bila kat rumah kita buka paip besar atau tidak? Kalau kat rumah kita buka paip kecil, dekat masjid buka paip besar, takut Allah siksa di akhirat nanti. Kita tidak ada konsep cermat. Bila kita lebih mementingkan diri,
kita melayan hak orang lain tak sama dengan hak kita, itu bukan orang mukmin pada saya. Sebab orang mukmin dia sayang orang lain lebih pada diri dia. Kenapa kat masjid kita tak ambilkan pembuka besar-besar? Cuba tengok Fatah Unit TV Hijrah, Nabi Muhammad SAW ambil wuduk kecil je air, sikit saja. Ya, walaupun kita mandi dalam tu pun cermat. So saya serulah kepada semua yang menggunakan masjid, dahlah kita tak derma masjid tu, guna air free, bazir pula. Kalau buka pampers anak tu tinggal merata. Tolong ingat kita masuk masjid rumah Allah. Dan saya nak menyeru pada semua AJK masjid, kalau boleh kita beri yang baik, insya-Allah kita dapat pengunjung yang baik. Kalau kita sentiasa nak memberi, janganlah kunci sangat masjid tu, meriahkan, imarahkan masjid tu, insya-Allah orang lebih terbuka untuk berderma masjid lagi. Dan kena jaga hati sentiasa. Kita ada pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Saya, selamat pagi. Siapa di tadi? Saya Halim Panggil Sumban. Silakan soalannya. Teruskan. Okey, bacakan Prof. Ya, teruskan Cik Halim. Soalannya? Okey. Saya ada satu je masalah. Bagaimana nak tackle orang yang ada inferiority complex yang agak kronik kadang. Biasa pada sebab saya suka nasihat orang kan. Tapi masalah tak boleh tackle orang yang punya inferiority complex. Macam mana? Boleh. Ada, ya? Sebenarnya, Mas, dalam dunia ni ramai orang inferiority complex. Ciri-ciri orang inferiority complex: suka marah, suka cari salah orang, susah nak puji orang, bila bercakap orang takut orang kata, dia tak confident. Ini terhasil daripada cara mereka dibesarkan. Beritahu pada para ibu semua, siapa yang anak masa kecil belum umur 7 tahun, kalau anak dimarah, dikutuk, dicaci, maka image diri sangat negatif. Bila image diri sangat negatif, maka dia punya minda bawah sedar programming negatif. Sebab pencapaian kita dalam hidup ini 95% daripada minda bawah sedar. Itulah di mana akhlak kita yang kita lihat, dengar ulang-ulang. 7 hingga 14 kita punya ibu bapa punya contoh. 14 hingga 21 ialah kawan kita. Tetapi akar yang paling tebal ialah bawah. Sebab tu guru-guru tadika, guru-guru darjah 1, tolong jangan kutuk anak murid. Ibu bapa sekalian, tolong jangan marah anak bawah umur 7 tahun. Kanak-kanak yang dipuji akan meningkat tenaganya, akan meningkatkan image diri. So siapa yang rasa dia inferior sekarang, ada ciri yang saya sebut ni, suka cari salah orang pasal kita banyak salah, suka benci pada orang sebab kita benci diri, kita tak suka puji orang pasal kita tak ada harga diri. Orang yang tinggi harga diri tak minta dihargai, dia suka menghargai. So kalau kita payah nak puji, memang hati tak bersih. Memang saya cakap ni, orang kata pedas, orang cakap pedas tegas pasal saya tak nak suka orang suka saya pun. Orang tak suka pun tak apa. Tapi saya nak cakap saja, ini pasal pengalaman saya. Saya perhatikan, saya perhati pengaruh orang tu, dan saya kenal orang tu daripada muda. Saya tahu macam mana mak ayah dia melayan dia. Memang betul. Sebab tu bila saya buat seminar, saya kata saya sedang mengajar sains kehidupan. Pasal hidup ni satu sains. Sains maknanya ada formula. Formula ini dapat ini. Macam itulah iman ke nafsu. Siapa ikut iman, syurga. Siapa ikut nafsu, neraka. Memang jelas. Yang hak, yang batil, tidak ada tengah-tengah. Sebab itu cara nak mengatasi orang inferiority complex, yang pertama, kita mesti yakin. Siapa tak yakin pada diri, tak yakin pada Allah. Orang yang tak kenal diri, tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah, tak kenal diri. Siapa yang kenal Allah akan sayang Allah, sayang diri, sayang semua orang. So bagi siapa nak berubah, yakin diri, cuba lihat pada diri dan hargai diri. Bangun pagi, tengok cermin, senyum, cakap saya sayang anda, saya sayang mata saya, bersyukur sayang pipi saya, gigi saya, hidung, semua sayang diri. Duduk seorang-seorang, hargai diri. Kalau kita duduk seorang-seorang, duduk diam, pasang TV terus, dan kita tidak suka bersunyi-sunyi dengan diri kita. Kita tidak suka bersunyi-sunyi dengan orang kalau kita tak suka orang tu. Kalau kita tak bersunyi-sunyi dengan diri kita pasal benci diri kita, pasal banyak dosa. Macam tak dosa mah, marah orang, tak puji orang, kritik orang, memang banyak dosa. So bila benci diri, benci orang. So lepas ni kita semua refleksi diri, aku ni banyak suka orang ke banyak benci orang? Kalau banyak benci, something wrong. Ingat, apa kita beri, itu kita dapat. First tengok cermin, lepas tu buat. Ambil kertas, tulis belah kiri dan kanan. Tulis kebaikan yang kita ada, tulis kejahatan yang kita ada. Kemudian buat skrip kehidupan kita nak jadi orang macam mana. Ubahkan sifat negatif kepada positif. Tulis, Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur sekarang saya seorang sangat lemah lembut. Nak tidur malam, bayangkan kita jadi orang macam kita ndak tu. Bayangkan main movie sendiri dalam, kita jadi pengarah dia, kita main aktor dia. Buatkan main movie dalam minda bawah sedar kita. Because bila kita
imagine itu minda bawah sadar, itu masuk roh kita. So sebelum tidur maafkan orang, fikir yang baik tentang diri kita, jangan negatif langsung sebelum tidur, sebab roh kita melayang ke mana-mana, kita nak marinate segala kebaikan dalam jiwa kita. Dan seterusnya soalan kita dari Wan Junaidah, bagaimana hendak menerapkan sikap sukarelawan pada anak murid, khususnya pelajar sekolah menengah? Okey. Budak-budak sekolah ni, manusia laparkan penghargaan lebih daripada manuti. So bagi remaja, kita cuba hargai dia. So boleh tak guru-guru sekalian dan pembuat polisi pelajaran, jangan fokus hanya puji orang bila dapat A. Jadikan, saya ingat saya sekolah ada pelajaran tata rakyat, ya. Sekarang tak tahu pelajaran apa. Maknanya ada tak silibus kita yang mengajar pelajar untuk mengasihi diri sendiri? Sebab pelajar yang tidak mengasihi diri tidak akan mengasihi orang. Siapa tak mengasihi orang tidak akan jadi sukarelawan. So dia bermula sayang diri, sayang Allah, ketuhanan. So cuba kita, macam Ustaz Fadul kata, cuba mengajar anak murid, simbolkan anak-anak dan anak murid, timbulkan sifat ketuhanan dan kehambaan. Bila ada sifat ketuhanan, kita tak sombong. Kan? Kita ada tahu, bila kita ada sifat ketuhanan, kita tahu Tuhan itu yakin dengan Allah, kita confident. Bila ada sifat kehambaan, tahu kita hamba, kita tak sombong. So balance. Dan soalan seterusnya dari Faizah Izzah, bagaimana untuk mengelak diri dari mengutuk, marah ketika memandu kerana perasaan negatif itu berlaku secara spontan? Bukan saya saja, malah majoriti pemandu begitu. Apakah jalan raya seperti sudah ada daya tarikan negatif yang membuatkan pengguna jalan raya ini mudah bertindak negatif? Sebab itu dia kata sebenarnya situasi bukan mencipta manusia. Situasi membuka topeng manusia. Macam duit. Orang kata siapa dapat duit dia jahat, tak? Duit membuka topeng manusia. Begitu juga kuasa membuka topeng manusia. Orang tak ada kuasa, orang tak ada duit, dia nampak baik. Bila dapat benda ni jadi jahat, memang dia sebenarnya orang jahat. Membuka topeng. Sebab itu dalam jalan raya, kita nak tahu, pernah saya cakap dan sebelum ni jalan raya, perangai kita dan kereta itulah perangai sebenar. Sebelum ni kita, orang nampak kita bajet bagus, kontrol macho, biar orang nampak cool, kan? Dalam kereta orang tak kenal kita, kita buat hal. Sebab itu bila kita buat perangai dengan seorang-seorang diri, kita duduk, itulah diri sebenar. Orang tak tahu, orang tak nampak. Sebab tu orang yang sifat ihsan dia sangat tinggi, dia tak buat dosa, pasal dia sentiasa Allah melihat dia. Tapi buat kereta, pasal apa buat? Kan ihsan Allah ada. Keimanan, semuanya keimanan. Sebab tu orang kata, oh saya jadi macam tu pasal saya stres. Baik, kalau kita perah 5, keluar jus 5. Kalau dalam kita penuh kebaikan, perah macam mana pun kebaikan akan keluar. Dan saya nak sebut ni, ada orang tu dia kena marah turut-turut kutuk dengan orang, dia stres, menangis. Sekali dia fikir, oh no, kalau orang beri hadiah pada saya tak nak terima, siapa balik dapat hadiah tu balik? Orang tu kan. Jadi kalau orang beri kejahatan pada kita, jangan terima, jangan react, dapatkan dia balik. Senang je. Dia sendiri yang sakit hati kan. Saya pernah ada satu kitab bimbingan mukmin lama, 20 tahun dulu saya tengok dengan Atuk Guru tu baca, cara memikul kekasaran orang. Itu kalau belajar seni tu bagus. Macam mana kita nak didik diri kita supaya orang puji kita tak seronok, orang keji kita tak marah. Tidak ada judgement. Orang marah kita suka pasal, orang tegur kita pasal kita sedang memperbaiki diri. Pasal kita kalau tak perbaiki diri, rugi. Jangan sombong je nak terima tu. Prof, kita ada memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ni Panura cakap. Silakan Panura. Teruskan Panura, Dr. Muhayyani, teruskan. Assalamualaikum, Prof. Salam. Saya nak minta Prof, bila-bila tu kalau ada ke depan kan, ketengahkan topik bab ibu tunggal kan. Begini, saya ada satu soalan. Berkenaan macam kata saya ni ibu tunggal. Dalam berusia 41 tahun, kematian suami lah. Lepas tu nak tanya Prof, macam mana kalau kita ni macam seorang ibu tunggal, kadang-kadang ada orang yang cuba macam musik kita lah, macam tak ada saya pengganti ke kan. Sebab dalam situasi saya ni, saya dah rasa hidup saya ni macam suami dah tinggal semua, dah cukup rumah, kereta semua dengan anak-anak kan. Jadi saya rasa dah selesa. Jadi rasa macam tak terfikirlah nak cari pengganti lain kan. Kalau ada pun takut, kalau macam yang nanti kalau yang ada pengganti tu takut
yang datang tu macam jadi mana. Jadi puan memang tak nak tak nak kahwin lagi ya? Memang diat dah? Rasanya tak jauh lah kot. Tak kalau ada jodoh, kalau Tuhan kata ada lagi. Tak dia, kalau Tuhan tak dengan tak. Kalau puan nak kahwin lagi atau tidak? Dalam hati tu tak terfikir. Okey, bagus. Jadi puan nak tanya saya. Terima kasih. Salam. Bagus. Dia macam ni, kalau puan memang dah tak nak kahwin, dan selesa, bersyukur. Maknanya puan nak fokus pada anak-anak, nak bina ahli syurga, nak pergi syurga anak-anak. Dan kalau orang nak usik-usik macam ni lah, saya rasa cara penampilan diri kita tu boleh memberi gambaran sama ada kita masih ingin mendapat jodoh atau tidak. So kalau kita memang tak nak kahwin dah, mungkin cara penampilan kita tu kita tak perlu tu, simple jadi simple lah. Yang menarik perhatian lah. Macam fizikal kita kena tunjuk ya. Fizikal mungkin pada tu pendapat saya lah kan. Tapi memang kita suka cantik dan kemas, tetapi dalam Islam saya rasa ada warna-warna yang nak menarik atau tidak kan. Kemudian ucap tahniah pada puan lah, pada umur yang muda 41. Puan seorang semangat, tapi saya banyak tengok orang yang menjaga anak yatim. Bukan anak yatim tu, dan nak betulkan bukan ibu tunggal ya, ibu berdikari. Sebab tu puan seorang yang sangat berdikari. So teruskan, saya ucap tahniah. Jadikan anak-anak tu fokus tujuan hidup kita. Saya pesan pada ibu-ibu, jangan sebut tension anak nakal. Siapa yang sebut anak nakal, siapa yang marah anak, salah tujuan hidup. Anak tu untuk apa? Anak tu side effect ke memang tujuan kita nak dapat anak zuriat pencing kubur? Yang nak komplain anak nakal dia kenapa? Kita belum tentu masuk syurga macam Prof kata. Betul. Saya kata kalau kita anak kita nakal, cermin siapa? Dan kalau kita nak marah anak, nak suruh anak nakal dan sihat ke tak sihat dan tak nakal. Pilih. Betul. Okey, kita ada soalan lagi Facebook ni dari Nuriah Muhammad ya. Katanya tenang dengan apa yang Prof kata pagi ni. Saya buat kerja sukarela tapi ramai yang kata saya dipergunakan. Saya hanya tepis apa orang kata. Dalam hati saya, apa yang saya buat ini kerana Allah. Apa komen Prof? Masya Allah, saya tak pernah tengok orang yang bersukarela dengan ikhlas hidup tak bahagia dunia akhirat. Baru ni saya dapat a few group of volunteer. Masya Allah, dia orang memang, tapi hidup macam ni. Tidak ada benda nilai yang kita beri pada dunia yang tak dapat balik pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perhatikan orang buat sukarelawan, hidup mereka, keluarga mereka, keturunan kita memang Allah pelihara. So jangan risau. Bila lagi mana kita sukarelawan menolong makhluk Allah kan? Selain daripada Allah, semua makhluk kan? So kita jaga apa? Jaga harimau, jaga apa? Asalkan makhluk Allah, Allah sayanglah siapa yang baik dengan makhluknya. Sebab saya dah beri 4 prinsip. Setiap hari mesti hormat semua makhluk Allah. Yang kedua, ikhlas, buat tanpa unconditional, tak payah orang balas. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, apa manfaat nak beri hari ni? 4 prinsip pun disettle mas. Tu bagus puan, tahniah adik. Kita ada soalan lagi. Hello, Assalamualaikum. Sistem digunakan tak ada langsung. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ini Nenek Mina. Silakan soalannya. Assalamualaikum Pak Sister. Ni Nenek Mina memang suka sangat ikut apa yang Dr. Hadi buat apa tu, nasihat apa. Cuma Nenek Mina tanya, Nenek Mina suka membaca. Masalah Nenek Mina baca malam tau. Bila Nenek bangun tengah malam, dia baca lah. Nenek suka baca. Nenek tak baca lah macam nombor-nombor tu Nenek memang boleh buat. Sila-sila macam doktor nasihatkan Quran semua. Adakah mata nanti boleh dirosak? Okey, saya jawab insya-Allah. Okey, baik. Yang keduanya Nek tanya, adakah betul ni Profesor ni ada selaya kepada Ismail Halim, isteri nama Ustazah Balkis? Itu je. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya saya sepupu kepada Ustaz Ismail Halim dan Dr. Balkis ya. Ismail Halim tu mak dia dengan ayah saya tu sepupu. So sepupu ada 2 pupu lah. Okey. Nenek kata apa pasal baca malam. Macam ni, kita bila umur kita meningkat, kita ada keadaan pergi presbyopia, di mana kita punya kanta, dia punya kulit tu tak kuat nak mengubah supaya boleh membaca. So apa kita buat ialah dia punya makin umur kita mesti pakai spek membaca. So setiap 2 tahun kena tukar. So kalau kita tak tukar tu rasa penat dan tidak ada rosak. Allah tidak akan rosakkan mata yang mengaji Al-Quran, yakin. Dan seterusnya dari Marina Mahmur. Katanya dia kata apa pendapat Prof bila orang melebihkan sukarelawan kepada orang luar dari sukarelawan untuk ahli keluarga sendiri?
Saya dah jawab dah tadi perangkap-perangkapnya. Dan dikata lagi sikap sukarelawan ni patut dipupuk sejak dari kecil. Contohnya bawa anak-anak ke taman, ambil masa 5 minit untuk kutip sampah. Tepat. Itu sebab itu dia panggil orang yang bijak mendidik anak. Dia fokuskan apa yang ditinggalkan dalam jiwa anak, bukan apa ditinggalkan fizikal anak. Nak tinggal harta, bond, saham lah masuk, boleh lah. Because saya perhati banyak orang anak tu masuk wang simpanan, bagus. Tetapi dia duduk deposit duit, tapi deposit akaun akhlak dia, akaun emosi kurang. Kita sangat, mata kita ni sangat tengok pada fizikal lah, tak tengok sebaliknya. Contohnya guru yang bijak, dia tengok budak ajar 1 tu, Masya Allah, budak ni akan hidup 70 tahun lagi. Apa ilmu yang akan aku beri untuk dia memberi manfaat 7 pencen ku buat aku selama 70 tahun. Kata-kata Nesta, saya sedang menanam racun paling dalam. Lagi muda saya sebut racun, lagi besar dosa jariah saya. Itu bagi mata hati. Banyak orang tutup mata hati. Seterusnya dari Rose Pink, namanya kita membuat sukarelawan, tetapi lepas tu kita boleh mengutuk dan mengungkit apa yang kita tolong tu. Sebab tu saya kata, bila kita buat sukarelawan, bila kita mengutuk, makna kita sedang mengharapkan sesuatu daripada manusia. Habis. Itu je jelas saya. Itu je. Ingat itu saja. Okey, kita ada panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, ya, siapa di talian? Assalamualaikum. Saya Ali. Silakan soalan Ali, teruskan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Prof, saya tanya pasal anak saya. Saya ada anak lelaki umur 11 tahun. Dia nak tanya pasal mata. Dalam kelas, dia duduk di belakang, tak nampak. Encik Rabun atau tidak? Dia ada kacamata, tapi dia tak pakai selalu. Berapa power dia? Saya pasti dengar sebab dia dah bijak, dah buat semua kan. Tapi saya nak tanya, betul ke kata kalau kita selalu pakai lagi ataupun mata boleh elok balik, so ataupun dia kena pakai selalu? Okey, saya jawab memang soalan. Terima kasih banyak Cik Alin. Terima kasih. Okey, sebab tu masa saya buat buku Peliharalah Matamu, jawab soalan-soalan yang sentiasa ada. Buku ni terdapat di MPH online As-Sahwah lah. Dapatkan buku tu, saya rasa semua rumah patut ada satu buku. Jadi kadang-kadang orang jumpa saya ni, dia punya takut buta macam-macam, padahal masalah tu kecil saja. Ketumbit sikit takut buta, anak mata gatal sikit takut buta. Soalan-soalan saya dah jawab. Saya buat buku tu Peliharalah Matamu, boleh beli. Jadi rabun ni banyak orang tak faham. Dia akan pakai spek power naik. Tak, sebenarnya kalau anak kita rabun, selalunya simple mafiah 7 hingga 25 tahun. Mula umur 7 tahun akan rabun, dan tiap-tiap 6 bulan memang power akan naik. Pakai ke tak pakai, power akan naik. So patut pakai cermata. Itu saja. Lagi rosak mata nanti kan. Lepas 25 tak naik power dah. Kita ada panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Syarudin. Silakan Cik Syarudin soalannya. Silakan Cik Syarudin. Saya buat kerja-kerja sebagai contoh lah, membabitkan bersih surau semua. Masya Allah. Persoalan sekarang ni saya bawa anak saya, sebab anak saya yang berusia 6 tahun, anak nombor 2, dia memang daripada umur 4 tahun hingga sekarang 6 tahun. Bila tanya, dia kata nak jadi ustaz. Alhamdulillah, waktu pagi bila saya kata Adam bangun solat subuh, memang dia akan bangun. Tapi dalam masa sama, anak sulung saya baru 9 tahun, memang akan ikut saya. Cuma saya takutnya yang sulung dia pergi kerana takut pada saya, manakala yang pergi sebab minat. Jadi saya nak tahu apa panduan yang paling bagus supaya anak-anak saya ni pergi kerana Allah SWT itu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Syarudin, orang Terengganu ni tenang. Nampak tak? Nampak tak, Mas? Saya dengar pun boleh rasa aura dia. Sebab itu hidup kita ni, kita jangan marah kalau orang kata kat kita. Orang boleh rasa aura itu. Sebab itu tahniah, umur 4 tahun so pergi surau dah. Ini dia panggil minda bawah sedar. Maknanya daripada bawah 7 tahun tu kita dah masuk memberi menolong suka rumah Allah. Memang jadi ustaz. Bagi anak 9 tahun tu dia tengok pada role model. Tak apa Tuan Syarudin, walaupun dia takut muda-muda, kita pun masa kecil pun memang takut juga. Tapi bila dijadikan tabiat, dan lama dah siapa yang menjaga solat dari kecil, memang saya perhatikan banyak sepupu saya pun, ada mak saudara Hajah Rugayah tu, sepupu saya Jamal tu, dia daripada kecil kita orang semua main, dia sentiasa daripada umur 10-8 tahun memang bawa kain pelikat. Masuk waktu semayang, masuk waktu sampai sekarang, Masya Allah, saya tengok dia jadi ayah, tengok anak dia pula
tengok dia punya menantu pula cucu, memang Allah tak mungkin janji. Sebab tu saya kata, kita lihat orang yang beriman, bertakwa, muttaqin tu bukan tiba-tiba Mas, mak dia dah masuk benih daripada mengandung lagi. Sebab itu kita semua kalau anak tak elok, tolong bapa minta maaf pada anak-anak dulu. Tapi orang kata, Mas, Prof, minta maaf anak-anak nanti besar kepala. Minta maaf saja, awak saya kata apa? Anak-anak besar kepala dengan kita sebab kita besar kepala dengan Allah. Ingat jadi minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan anak. Habis. Saya pun kena sama. Dan soalan seterusnya dari Saiful Samad, ya. Saya ada minat kebumikan jenazah. Kadang-kadang saya bangga seorang diri apa yang saya buat. Adakah ini riak dan dengan apa yang saya buat ni? Takut amalan tak diterima pula katanya. Dia banyak peringkat kan, riak, ujub, takabur, sum'ah, takabur. Kalau boleh tak nak lah, jangan. Okey lah, tapi saya ucap tahniah jenazah ni kan. Bagus, teruskan tuan. Tapi bagus, dia yang bagus kita ni, kita tahu kita salah. Yang takut ni, kita tak tahu kita salah, kita rasa kita betul, orang semua salah. Na'udzubillah. Tapi yang penting benda tu benda baik kita buat. Mungkin rasa macam orang kata apa, kita rasa macam kita dapat buat sesuatu yang baik kan. Bagus. Itu panggil muhasabah diri. So baik cek diri, jangan cek orang. Kita ada panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Kak Long dari Melaka. Silakan Kak Long. Kak Long, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Prof? Sihat, Alhamdulillah Kak Long. Suka dengar suara Kak Long. Macam ni dia, macam ni Prof. Manusia tu sifat dia berubah-ubah. Maksud saya, hati dia kan. Betul. Macam contoh satu situasi tu, hari ni dia baik sangat, dia puji, dia masakkan kita, dia bagi hadiah. Lepas tu esoknya dia berubah. Maksud macam dia umpat, dia fitnah, dia keji, dia cela kita. Benda tu macam on and on, terus keep on going kan. Lepas tu saya tanya tu, betul tak macam kita menjauhkan diri daripada orang tu? Sebab kita jauhkan diri, kita diamkan diri, sisihkan diri kita tu bukannya apa Prof, sebab supaya kita jaga hati kita, supaya tak terikut dengan perangai dia tu Prof. Boleh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Orang jelas ikhlas. Tanya soalan penting saja. Bagus. Terima kasih Kak Long. Dia macam ni, apa kata kita pandang orang dengan penuh kasih sayang. So masa dia buat baik kita sayang dia. Masa tak buat kita doakan dia. Tapi kalau Kak Long rasa tak terdaya, apa boleh panggil mufarakah, di mana kita berjauhkan diri untuk menjaga hati, boleh dilakukan. Dan banyak doakan dia. Jadi masa tindakan Kak Long tu menjauhkan diri tu betul lah. Boleh. Tapi jangan umpat cerita hal dia pula. Dan macam ni lah, saya dapat satu formula Mas. Kalau kita nak marah dengan orang, sebelum kita tidur, kita baca Fatihah, sedekahkan dia dan hantar kasih sayang. Dan bayangkan orang kita nak marah tu budak kecil umur 5 tahun yang menangis meminta kasih sayang. Sebab manusia ni sebenarnya buat apa semua nak perhatian. So lepas tu saya kata, kalau orang mencari perhatian, dengan orang beri perhatian. Jadilah kita orang beri perhatian, bukan meminta perhatian. Sebab orang inferior akan meminta perhatian. Orang yang kurang harga diri meminta perhatian. Sebab tu Facebook status dia pelik-pelik. Ya betul. Okay, kita ada memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sufian. Silakan. Encik Sufian. Prof. Nak saya sikit dengan Prof. Saya insyaAllah akan bakal menimang cahaya mata. Alhamdulillah. Sekarang saya mengandung dalam dekat 7 bulan. Alhamdulillah. Nak tanya Prof lah, macam mana kalau kita nak sejauh sekarang kita nak didik anak kita supaya dapat ruh Islam tu. Allah. Itu nak tanya pendapat Prof lah. Allah. Saudara bertanya ni pun saya tahu saudara punya ruh Islam lebih pada saya. Orang muda macam ni, Masya Allah. Tahniah pada isteri ya. Isteri nama apa? Nur Hafizah. Nur Hafizah. Saya ingat mak saya tengah dengar IKIM sekarang ni. Oh, Masya Allah. Nur Hafizah. Sebab saya bukan 4 jam radio IKIM. Alhamdulillah. Itulah saya kata nak tahu nilai manusia dengar channel radio dia dengar. Baru ni saya kat seminar, saya kata saya siapa angkat tangan, siapa tak dengar radio IKIM gelap masa depan. Itu standard line saya manusia ceramah. Because Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. So kalau kita tak nak faham Islam, nak faham apa Mas? Betul. Siapa tak pegang Islam nak pegang apa? Bila sakratul maut nak Islam, semua nak Islam. Tak nak Islam ni kenapa? Tu saya kata baguslah, Alhamdulillah. So nak ruh Islam ni yang pertama ialah ibu bapa mesti orang yang beriman, anak-anak akan beriman. Isteri mengandung cuba banyakkan mengaji Quran, dan walau tidur pun pasang ayat Quran, dan baby kita dalam hari pun pasang ayat Quran, dan jaga pemakanan yang baik. Dan orang yang mengandung yang
jiwa dia sangat tenang dan bahagia, insya-Allah anak-anak bijak dan baik. Saya tengok dia banyak dah, insya-Allah. Insya-Allah saya rasa banyak tips di mana-mana, banyak-banyak buku yang hebatnya, insya-Allah. Saya pun bukan pandai sangatlah. Dan dari Juliana Muhammad ni, apakah cara yang terbaik nak didik anak-anak supaya ada sikap sukarela sejak jadi kecil lagi? Kadang-kadang kalau kat rumah pun bila ada sampah, masing-masing cakap bukan saya punya. Alangkah bagus kalau semua berebut nak buat sampah tu. Ini saya pernah guna, ada kawan saya guna, dia sebut siapa nak pahala. Dia bukan minta duit. Selalu kita ajar nak siapa nak duit mak upah, no. Siapa nak pahala? Pahala. Siapa nak masuk syurga? Syurga. Jadi sebab tu saya kata, siapa didik anak, perkataan dosa, pahala, syurga, neraka, Allah suka, Allah tak suka, tak disebut, rugi, menyesal. Siapa yang anak dia kecil tidak memasukkan ketuhanan, memang sekarang menyesal. Kalau saya tengok segala Facebook yang tanya masalah saya, memang saya tengok tu tahu dah. Maknanya dia, gaya bahasa dia tu, dia tanya saya agak kurang sopan. Dia komplain pula pasal mak dia, dia cerita pula pasal perangai mak dia. Maknanya tu saya kata, bagi manusia dua jenis kan? Kan? Manusia jernih, manusia keladak. So dari penulisan nampak macam orang keladak. Rupanya dia dilahirkan oleh insan keladak. Dia sebut nenek dia pula insan keladak. Ini saya kata budaya nenek punya nenek punya nenek. Nenek yang tak elok jadi ibu yang tak elok, ibu anak tak elok, cucu tak elok. So keturunan. Sebab itu pilihan di tangan kita. Tapi kita jangan salahkan nenek kita dulu. Kita buat break the cycle sekarang. Okey, saya dah mak ayah saya silap dulu, saya nak ubah sekarang. Saya ampunkan dia, saya nak buat sekarang. Buat perubahan diri dan insya-Allah akan jangan berubah. orang kata apa, menghabiskan masa untuk menyalahkan sampai sudah Sampai tidak ada yang orang ni tenaga dia bukan nak memperbaiki dia sibuk. Kenapa macam ni Prof? Kenapa kalau saya dengar Kak Hakim dia tanyakan, Prof, kenapa kita orang Islam sampai bermusuhan? Saya macam nak tanya orang tu, jangan tanya kenapa. Nak ubah dunia, ubah diri dulu. Dan pernah saya dengan Ustaz Parul dengar baru ni, dia kata Mother Teresa, dia tanya macam mana kita nak dunia aman. Dia kata balik dan sayangi keluarga anda. Mother Teresa tu bukan orang Islam, tetapi hikmah ni kita mesti ambil. Di mana nak suruh apa pun di dunia, balik dan sayangi keluarga anda. So orang yang tak sayang keluarga, jangan cakap banyak, jangan buat sukarelawan, sayang keluarga dulu. Sukarelawan di rumah dulu. Mula dari rumah dulu. Para suami, kita tak nak jadi hebat, jadi sukarelawan, keluar sana, keluar sini, keluar TV, keluar sana. Tapi kat rumah, isteri pun semua kutuk pada isteri. Bukan kutuk, maksudnya semua henyak pada isteri. Tolong beri orang yang baik. Dan Ustaz Parul ada sebut, untuk menjaga ego kita, buat kerja remeh-temeh. Kalau kita orang besar, dia pejabat, dekat rumah buat kerja remeh. Buat cara kita nak hilang sifat sombong, berkawan dengan orang miskin, buat kerja yang remeh dan makan sisa orang. Sebab tu kita pergi restoran, tak usah order. I tak nak order, you lebih bagi I. Tak membazir. Lepas tu kat restoran tu pula, pinggan-pinggan tu sebelum tinggal, susunkan pinggan tu, buang-buang lauk supaya waiter tu terus angkat senang. Patah ke tangan kalau buat macam tu. Dia memerlukan dia panggil orang sukarelawan. Macam kadang-kadang kita ambil, kita dapat satu dulang, kita letak dalam satu dulang tu semua kan. Kemudian kita makan tu kan ada serviet. Tumpah-tumpah lap lah, tolong lap sampai berbual nak habis tu. Lah, apa salahnya? Hina kan kita buat benda macam tu? Ini benda orang tak nampak. Selalu manusia, kalau kita kerja Allah tak ada benda yang terlampau besar untuk kita. Kita memang hamba, tak ada apa, penuh dengan tong najis kita ni manusia ni. Tak usah nak bajet bagus kita ni. Kita memanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Wansu. Silakan soalannya. Saya nak tanya ni pandangan pada Prof lah. Teruskan. Tanya dengan Prof. Saya ada anak. Umur dia tahun depan ni mungkin ambil UPSR insya-Allah. Izinkan. Tapi kita ni ibu kan, buat persiapan. Beri tarbiyah tu maknanya kita cuma nak dia didikkan tu, kita nak bawa dia waktu dalam cuti ni, kita nak macam masukkan tempat untuk belajar Quran apa semua. Lepas tu kita cakaplah dengan anak tu 11 bulan ibu dah bagi untuk belajar akademik apa semua. Apa salah dalam masa 1 bulan ni kita mantapkan rohani kita. Betul. Jadi anak dia macam protes. Dia tak nak, dia kata asyik belajar je, dia kata. Ada riadah tak? Ada puan ajak pergi riadah, pergi piknik ke, pergi mana-mana? Buat masa ni dia pergi sendiri lah. Puan tak pergi?
Puan tak buat perancangan bercuti sama anak-anak pergi Riyadhah dulu? Ambil hati dia. Sebab kita ni dekat rumah ni ada tetamu, jadi tak boleh nak keluar bersama. Buat masa ni lah. Jadi memang ada perancangan. Beritahu tak perancangan dia tu? Tahu. Dia tahu dah? Tahu. Nak suruh pergi kelas belajar Quran tu berapa hari dalam seminggu? Kalau ikutkan kita nak bagi dia full lah. Tapi buat masa ni sebab belajar dia Quran. Ada tuition sekolah apa semua. Tuition pun jadi, ada. Puan belajar Quran lagi. Jadi bila tuition sekolah tu kita ambil dia. Lepas tu kita nak hantar dia balik lah. Macam tu. Tapi setakat ni dia macam protes. Tak nak pergi, dia kata. Umur 11 tahun dia? Dia belajar pandai tak, Puan? Belajar buat masa ni kurang lah. Okey, saya jawab insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Ini bukanlah memang situasi yang selalu berlaku lah, Mas. Okey, tadi tengok saya tanya, dia pandai tak belajar, dia kurang. Kanak-kanak tak ada yang malas. Pasal tenaga dia banyak. Dia hanya buat, manusia hanya buat apa yang dia suka. Betul. Dan tahu makna apa dia buat. So kalau yang mengajar tu pun mengajar setakat untuk pencapaian, mesti hafal latihan tubi, nanti awak nak UPSR, nanti dapat 5A. Saya nak beritahu ibu sekalian, anak-anak kita bukan ayam tambatan kita. Anak-anak kita bukan kuda racing kita. Jangan terperangkap di mana banyak orang sekarang nak menunjukkan dunia, orang hubur dunia ni. Dia nak tunjuk kehebatan dengan pencapaian anak-anak, rumah, kereta, pangkat, baju, semua nak tunjuk pada dunia, pentas dunia. Cuba kita buat kerana Allah. So anak kita mungkin pelajar kurang pandai sangat. Apa kata kita jangan labelkan dia tak pandai sangat. Mungkin kita fokuskan pada abang ni bagus, mak suka, abang ni solat. Maknanya kita naikkan image diri, keyakinan dia dengan puji apa dia bagus. So banyak ibu jumpa saya, Puan anak saya malah belajar. Solat macam mana? Okey lah solat. Maknanya solat tu benda kecil. Dia susah hati pasal tak belajar. Kan belajar akademik ni bukan satu saja. Solat tu tak dibangkitkan. Sebab itu saya kata kanak-kanak yang dipuji akan menaikkan dia punya image diri. So saya cadangkan, panggil meeting, okey sekarang kita akan ada holiday. Pada cuba tanda berapa hari lagi nak pergi holiday. Okey abang siapkan beg, siapkan buku. Okey siapa ada cadangan, buat macam mesyuarat. Biar dia look forward to the day. Okey boleh tak mak minta, pasal mak dan nak beri abang semua ni, boleh tak mak minta kita tingkatkan kesyukuran kita pada Allah, kita nak baca Quran betul-betul, nanti boleh semayang, nanti ke mak mati boleh baca doa untuk mak. So kita beri makna kenapa dia buat, kita suruh dia buat apa dia buat. Budak-budak tak faham, kadang-kadang dia rasa dia tak pandai belajar, so belajar lagi, so dia penat. So cuba kita packagekan apa kita buat sebagai satu benda yang fun. Dan bagi cuti sekolah ni saya nak cadang lah, buatlah kat rumah tu macam tadika, buat hadiah dan sebagainya, ajakkan kawan, belanja sikit, buat game yang bungkus-bungkus, macam sekolah buat, kita buat kat rumah. Ibu-ibu cubalah masa cuti sekolah ni, walau macam mana pun ada tetamu pun janganlah lebih pada 3 hari. Islam pun tak galak kan, duduk rumah orang tu kan. Kita pun tak selesa, orang si ada rumah kita lama-lama tak selesa. So maknanya kita mesti ada fi'alawiyat, keutamaan kita. Ingat dengan keluarga dulu. Kita baik dengan tetamu ni kerana Allah ke nak suruh kata kita baik. Ingat, jaga Mas. Sebab tu banyak orang kata nak marah. Saya tulis dalam Facebook saya, ibu marah, ya ego sekut Ustaz Parul. Orang tak faham pula, dia ingatkan ibu yang marah anak tu ego. Tak faham pula. Maksud saya, ibu segala keegoan ialah sifat marah. Sebab itu kita mesti sentiasa melihat hikmah dalam apa yang kita dengar ya. Kita pula sampai ke penghujung ya Prof. Sedar tak sedar. Jadi mungkin sebelum akhir ini Prof ada sikit nak berkatakan. Minta maaf walaupun cakap sukarelawan, tapi tak banyak pula topik itu Mas ya. Tapi nak ucap tahniah pada semua pekerja sukarelawan, terutama yang menolong Gaza, Aman Palestin, banyak lagi dan sebagainya. Saya ucap tahniah, dan kalau boleh jadikan, boleh tak kita sebahagian daripada income kita donatekan kepada badan-badan sukarelawan. Jadikan tabiat, dan kalau boleh anak kita dapat duit raya pun kita ajar, okey mana tabung abang, suruh ambil sikit, kita tolong orang Palestin, kita tolong apa, jadikan budaya memberi. Dan jadikan, kadang-kadang kita sibuk nak suruh anak kita masuk akaun simpanan kan, masuk tabung simpanan untuk dia, tapi akaun tabung derma kurang kita. So jadikan kita budaya memberi tu. Ingat unconditional giving tu yang penting sekali. Saya minta maaf kalau
kasar bahasa kadang itulah, banyak cakap banyak salah kepada orang tua, pada saya, pada ustazah semua. Ustaz minta maaf, saya suka terima teguran dan Mas yang baik hati ni Mas. Dan juga Pian duk diam sebelah kita ni dari tadi menolong buat fan page tu, page yang baik. Saya harap kita semua akan bertambah baik insya-Allah. Panjang umur, jumpa lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Prof bersama kita, dan insya-Allah kita akan kembali bersama dengan Prof pada minggu hadapan, dan anda teruskan setia bersama kami.